Semuanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mulakan, walaupun kita dah mula, saya nak minta abang-abang ni main dekat sikit dah. Abang-abang belah ni, abang-abang belah ni. Dengan yang belakang tu, kita nak bagi kok kita main sampai tang tiang. Kesian kali kau. Muduk tengok wala-wala, tengok mana satu tak kasih. Nah. Mana lagi kita nak minta kok kita main sampai tang tiang tu. Tunjuk kau weh. Kau duduk tengok dalam TV lama dah. Malam ni main di Meleleh. Oi, bukan senang kau. Oi. Selama kita duduk di Meleleh ni 50 tahun dah. Ni kali pertama sekali main. Jadi saya minta abang-abang main kat sikit bagi kok kita tu. Peminat-peminat setia Ustaz Kazim tu. Jangan lajak dekat tiang tu. Ustaz Kazim lajak main tempat imam lah kacau. Alhamdulillah, nampak majlis kita teratur elok je. Kita duk ada di depan kita ni pun duk ada 18 channel TV duk ada ni. Jadi sebab tu tuan-tuan kena main duduk dekat. Okey, baik. Boleh tak? Jadi abang-abang, kak-kak semua dah bersedia, kita nak mulakan majlis kita insya-Allah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amma ba'du. Alhamdulillah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, yang saya hormati lagi saya muliakan, yang berbahagia Ustaz pengacara majlis, yang berbahagia Tuan Imam Ustaz Muhammad Rizal, Tuan Imam Masjid Ar-Rahmah, Qaryah Kampung Meleleh, Padang Serah. Yang saya hormati lagi saya muliakan, yang sama-sama kita raikan pada malam yang berbahagia ini, pastinya yang berbahagia Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz yang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Datuk yang meluangkan masa dengan kita. Dalam tempoh minggu ini, seperti mana yang Datuk cerita kepada saya semalam ni, semalam baru balik rumah, 3 hari tak balik rumah. Semalam Datuk ada program di Fantasia Aqua Park di Gitra tu. Jadi ada program situ, karnival makanan halal antarabangsa. Kemudian tembak balik ke Ipoh pagi tadi kuliah pagi tadi songkok sengit betul songkok sengit pagi tadi. Datuk abang nan kuliah pagi tadi, dia nak main Kodiang malam ni. Ni kira jalan Kodiang lah ni. Main di Meleleh ni. Baik. Kemudian pada malam ini tuan-tuan daripada Ipoh tembak main di sini bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian ibu ayah yang dikasihi sekalian. Insya-Allah pada malam ini bersama-sama dengan kita yang bahagia Ustaz Kazim, yang tuan-tuan duk tengok dalam TV 1, dari TV 1 sampai ke TV habis siaran, semua ada Datuk Ustaz Kazim. Tapi alhamdulillah pada malam ini kelapangannya orang Meleleh buat majlis sambut yang berbahagia Ustaz Kazim bersama-sama dengan kita dengan satu tajuk, iaitu adakah syurga di rumahmu? Di rumah maklum ada syurga lah. Tak tahu nak royak ke no, tak tahu ada ke tak tahu lah. Ada ke tak ada syurga di rumah maklum? Jadi kita tengok Ustaz Kazim cerita kepada kita, di rumah kita ni ada syurga tak ada syurga. Kalau tanya budak-budak kecil-kecil, semua nak pergi syurga. Tanya abang-abang, palung-palung, malam-malam, semua nak pergi syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut adakah syurga di rumahmu, rumah kita tu syurga ke tak? Jadi saya dengan segala hormatnya mempersilakan yang bahagia Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz untuk memulakan bicara ilmu kita pada malam ini dengan tajuk adakah syurga di rumahmu. Silakan yang mulia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhun fa 'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz Lutfi, terima kasih kerana sudi menemani saya malam ni
Walaupun saya ajak dia malam semalam, saya kata ustaz free tak malam besok, kalau boleh datanglah teman saya ni tak ada modal nak ceramah, ilmu tak ada. Jadi kalau ada Ustaz Amir tu, Ustaz Lutfi tu, saya lega tak bagi dia seorang, tak apa. Terima kasih kepada Tuan Imam dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa karya muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kalau kita nak cari yang sempurna, bukan di dunia. Di dunia ni bukan tempat kesempurnaan. Sebab tu di dunia ni tempat banyak kekurangan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran banyak kali kan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dalam surah Duha, Ad-Duha tu Allah Ta'ala cerita awalnya susah, akhirnya akan jadi senang kalau kita ambil kepada dunia ini, insya-Allah sebagai satu mazra'ah untuk akhirat, insya-Allah senang. Tapi nak cari kesenangan mutlak dalam dunia ni tuan-tuan tak ada. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal jum' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat, sampailah habis wa basyiris sabirin. Dunia adalah tempat ujian, termasuklah dalam ujian rumah tangga. Akak-akak kalau nak terima, nak dapat yang terbaik, bukan 100% daripada suami akak, ada saja kekurangan. Kadang-kadang bagus tang sini, tang sana pula tak bagus. Tang lemah lembut tu bagus dah, tak pernah angkat tangan langsung. Tangan dua-dua belah tak ada, memang tak angkat. Nak angkat lagu mana? Kudung dua-dua meninggal air tebu itu. Kapit mesin tebu tu. Dia kata saya suami mak ngah ni lah, memang tak angkat tangan apalah, dia baik sungguh lah. Habis tu apa masalah dia? Tak semayang pula. Ada hak jenis semayang pula tak tinggal. Tiap-tiap waktu di masjid, tapi beras tinggal beli. Tak pernah hanya beli beras. Oh, sembahyang rajin, nafkah malak nikah. Itu Angah buat apa? Mak Angah tak tahu lah kata. Kadang-kadang mancing ikan, ikan puyuh tepi jalan tak kata. Oh sudah Mak Angah. Laki buat apa? Laki dia rajin sembahyang, penyegan kerja pula. Ada yang rajin sembahyang, rajin kerja, muka tak segar lah. Anak tengok pun teriak, punya tak segar. Punya bohong tak. Anak baru beranak, tengok-tengok muka pak terkejut, teriak bergelang. Selok teriak ni pasal apa? Tak segar. Ada pula yang bapak dia, yang suami dia segar, perangai pula buruk. Jenis tak hormat dengan orang, bergaduh dengan jiran, dengan kucing pun bergaduh. Bayangkan. Dia duduk makan nasi, kucing tengok. Dia marah kucing. Tengok-tengok apa? Kucing anak. Tengok ke jalan. Tuan-tuan nak cari kesempurnaan dalam dunia, bukan di sini kak. Kesempurnaan di syurga kak. Serupalah abang-abang pun. Kalau abang-abang rasa nak cari isteri yang sempurna, bukan di sini. Tapi saya dapat yang perfect. Lawa. Dia dulu Ratu Kok dia. Kemas saya masak ni talagat dia. Jaga anak bagus, jaga mak saya pun bagus Ustaz. Semua bagi no, pak tak ada komplain lah Ustaz, no komplain. Dia sakit perut. Oh dia Ustaz sehari duduk dalam jamban setengah jam. Dia kentut busuk. Oh susah bang saya pergi muntah busuk ni. Pasal dia manusia biasa. Nak yang sempurna, tunggu masuk dalam syurga. Sebab itu Islam mengajar kepada kita menerima seadanya. Barulah jadi rumah tu syurga. Menerima seadanya. Dia pasangan kita, dia suami kita, dia isteri kita. Baru kita boleh bahagia. Kalau tuan-tuan tak menerima seadanya, akan jadi isu bergaduh. Dia cari rezeki, driver lori. Suami kak kerja apa? Driver lori. MBJ apa tu? Malam boleh jalan. Driver lori. Tak tahu nak abang saya kak mula menikah dengan dia. Dia tu tinggal kak lah.
Dia buat apa tinggal? Dia kerja reba lori. Oh, dia cari rezeki dia kat situ. Itulah kata jumpa siamu kadang-kadang malam tak ada langsung lah kata. Teriak kata. Dia cari rezeki kau ni. Kereta ada lah main bini. TI 2. Umrah pi dah. Televisi 2. Blender 4. Oi banyak nak buat. Kau buat ice blender. Oh gitu. Habis tu apa masalah kau? Masalah dia jarang dah di rumah. Dah dia kerja driver lori, kau faham tak? Kalau kau nak suami yang kerja dia 24 jam di rumah, nikah dengan orang lumpuh, selesai masalah. Pergi nikah dengan orang stroke. Ada tak kata dia menung yang tak? Suami kita dia bukan stroke, dia kerja teruk, dia mencari rezeki. Maka kena faham dulu. Begitulah abang-abang yang isteri kita kuat beleteh. Pasal apa? Dia penat. Dia penat. Jaga anak, memasak. Kemarin bumbung bocor dia tukar. Kita tak ada nak tukar dia banyak. Penat. Jaga mak mertua lagi, mana nak main TikTok lagi. Oh, penatnya. Sebab tu dia beleteh. Maka kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 19. Rupanya ada benda ni Allah sebut dalam Quran. Allah kata apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Layanlah isteri kamu dengan cara yang terbaik. Campurilah isteri kamu dengan cara yang terbaik. Bergaullah dengan mereka dengan cara terbaik. Allah pesan pada kita. Tuan-tuan duduk dalam masjid ni semua baik. Saya duduk dalam masjid ni pun baik dengan baju batik. No, ustaz kita ni, oh, kemah baju ni, tak nak. Tengok muka berseri ustaz ni. Rupa-rupanya di sini bukan lambang orang baik. Belum lagi. Tuan-tuan duduk di sini semua boleh baik. Tambah-tambah bila tuan-tuan sembahyang orang tengok lagi baik. Allahu Akbar. Kena buat elok-elok mereka tengok. Lagi baik. Nak tengok baik tak baik, Nabi kata bukan di sini, nun, di hadapan isteri. Sebab tu Nabi kata yang terbaik di kalangan kamu ialah yang paling baik dengan isterinya. Dan kata Rasulullah, akulah yang paling baik dengan isteri aku. Jadi kalau nak tahu kita ni baik tak baik, tanya isteri. Baik tak? Jangan nak nak Abang Bidin baik tak? Boleh lah saya daripada tak ada. Lepas sesak boleh lah. Lepas sesak dia kata kita. Jangan nak Abang Bidin okey. Tak tahu nak abang tak nak kata apa dah lelaki kita. Tak puas hati lah. Tak tahu nak kata apa tak anak berapa? 8. Dalam tak apa nak kata tu 8. Bayarkan kalau puas hati mau 18. Tuan-tuan nak tahu baik tak baik pada isteri. Isteri kata suami saya terbaik, baiklah dia. Tapi kalau isteri kata tak boleh pakai tak. Main masjid mayang pakai jubah. Duduk di rumah mayang pakai melekat baju apa tak pakai. Nampak? Yang tahu rahsia kita isteri kita. Depan orang kita boleh berlakon, tapi depan isteri kita tak boleh berlakon. Nak tengok penyegan tak penyegan depan isteri. Nak tengok perongai tak perongai depan isteri. Ni depan orang lain. Ni semua rajin belakang ni. Sebab tu Allah Ta'ala kata, bila berlaku satu benda yang tak seronok dengan isteri kamu, tak seronok dengan pasangan kamu, fa'in karihtumuhunna, kalau kamu jumpa isteri kamu dalam keadaan kamu tak seronok dengan dia, maka kata Allah, pandanglah kebaikan dia. Fa'asa an takrahu syai'ah. Mungkin ada benda yang kamu tak suka pada dia, tetapi ada benda yang baik, yang banyak yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah Ta'ala jadikan kebaikan yang banyak pada kamu. Walaupun isteri tadi kamu tak suka pada satu benda, tapi pada benda yang lain dia bawa kebaikan. Begitulah akak-akak, kalau nak rasa syurga, suami kita memang tak sempurna. Tolonglah tengok kebaikan dia. Jangan duk tengok sangat hak buruk dia ni. Kadang-kadang kebaikan dia itulah yang membawakan kebajikan yang banyak kepada kita.
Surah An-Nisa ayat yang ke-19. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita nak kena tengok benda tu, kena tengok pada diri kita sendiri. Sebagai permulaan mukadimah tajuk kita tadi, iaitu adakah syurga di rumah kita. Ni Datuk Kazim tak nyanyi lagi ni. Sekali kita tengok percikan kedua lagi ada lagu dia, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, Datuk cerita kepada kita tadi yang pertama, kita kena terima seadanya suami kita tu. Kak nak. Begitu juga suami ni kita kena terima isteri kita tu seadanya. Hak tu jodoh kita, tuan-tuan. Jodoh kita. Kita kata menyesal lah ustaz, oi, boleh lagi tidur bunyi serupa dengan stesen kereta api Paya Station tu. Pasal apa? Mengeroh kuat. Mengeroh tu macam apa nama, boat nak mula jalan tu. Dia kata silap, dia kata kalau menikah dengan ustaz pun tak bunyi macam ni. Sama je. Ustaz pun bunyi serupa tu lah. Kadang-kadang tengah duduk tidur tu ceramah. Pasal apa? Letih punya pasal. Ni tuan-tuan. Jadi kita kena yang pertama sekali terima seadanya. Terima, kita pakat-pakat. Yang keduanya jangan banding. Nak banding suami kita dengan orang, nak banding isteri kita dengan isteri orang, tak payah, tuan-tuan. Kemudian yang ketiga, kena ada redha di situ. Dan yang keempat, tuan-tuan, kena faham pasangan kita. Kadang-kadang letih dan sebagainya, kita kena sama-sama faham. Dan kalau berlaku pertengkaran, masalah apa semua ni, Ustaz sebut sebagai kesimpulan pusingan pertama tak sah ni, ialah pandang kebaikannya. Allah Subhanahu Wa Taala dah ajak kita, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kita sama-sama bergaul, layan suami dan isteri kita ni, layan dengan baik. Itu baru dua kategori dalam keluarga ni. Dia ada lagi anak-anak. Lagi mungkin ruangan yang ketiga, mungkin Datuk Ustaz Kazim boleh sentuh berkaitan dengan anak-anak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, bila kita melihat dalam situasi yang disebut adakah syurga di rumahmu, lebih kurang macam ni cerita dia lah. Adakah rumah kita ini syurga bagi kita? Kalau nak rasa nak balik pun malas, rasa cemuih tak syok. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita sendiri yang kena aturnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak teruskan lagi kepada pusingan yang kedua. Ustaz akan sambung, Datuk Ustaz Kazim akan sambung lagi berkaitan dengan adakah syurga di rumahmu. Dan pasti ruangan yang kedua ni ada lagu tema untuk tuan-tuan. Silakan yang berada itu. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang saya muliakan, alhamdulillah, terima kasih yang mulia Ustaz Lutfi. Tuan-tuan yang saya hormati, kita kahwin ni tuan-tuan bukan setakat di dunia. Ada kawan saya tuan-tuan, dia kahwin 8 kali. 8 kali serta meriah sungguh hang ni menikah. 8 kali menikah, sak cerai, sak menikah, sak cerai, sak menikah, sak rujuk, sak menikah. Ada pula yang menikah sekali, tapi anak 13 orang. 13 anak, satu ibu. Masya Allah. Dia pun main rumah saya tuan-tuan, naik van Ansar. Van Ansar tu Ustaz, saya duk kira, ingatkan dah habis dah. Rupa ada lagi lah, ada lagi turun tuan, duk kira 1, 2, banyaknya anak. Ada orang yang banyaknya isteri, 4 isteri dia, 3 isteri dia. Serentak tu ada. Hak tadi 8 kali tu cerai. Cerai nikah, cerai nikah. Ni hak kawan saya ni pula 4 isteri. Ada satu isteri kawan saya ni tuan-tuan, 3 isteri dia. Simpan 3-3 sekali. Saya tanya, entah ni nikah banyak-banyak buat apa? Dakwah. Dakwah? Macam mana tu? Anak ni duk tulis buku, tulis kitab. Entah? Jadi anak nikah banyak ni supaya isteri-isteri anak ni tulis kitab. Jadi dia ceramah, isteri dia type. Dia ceramah, isteri dia type. Dia ceramah, isteri dia tulis buat jadi buku. Jadi kalau seorang tak larat, kena tua pula, ambil yang muda dah. Oh, cerdik dia. Nampak. Patutlah buku dia banyak kat pasaran. Rupanya hak tukang type tu isteri dia. Masya Allah. Sekali buat keluar 3-4 buku. Rajin sungguh dia ni menulis. Dalam hati saya kata, hebat sungguh dalam duk mengajar, dalam ada universiti, ada college universiti. Dalam masa yang sama duk buat keluar buku macam-macam. Rupanya tuan-tuan, isteri dia tulis buku, tulis apa yang dia cakap, cari fakta, tak jadi buku, jadi kitab. Macam-macam kan. Ada yang nikah pula, isteri pertama tak tahu. Dia tak tahu lah. Bila tahu, perang besar you see.
Rumah orang kaya ni tuan-tuan, antara dapur dengan tempat makan tu, mereka ada macam kedai tom yam Ustaz. Yang main duk suara kan. Ada rumah orang kaya lagu tu. Dia kata Ustaz Ana tu isteri bawa keluar pedang semurai di dapur. Hambat dia. Dia lompat ke tempat tu lepas pula. Punya takut ke pedang tu, dia lompat tu lepas lari. Lepas tu dah baik, dia try lompat pula, sangkut Ustaz. Jadi akak-akak abang-abang mana nak try 100 meter lari tengok, cuba bagi tahu kat isteri ni. Macam-macam bentuk tuan-tuan perkahwinan. Saya terlibat dengan perkahwinan ni sejak tahun 1991. Saya dah terlibat dengan kekeluargaan. Saya jadi pensyarah masa itu, merangkap kaunselor. Walaupun saya belum kahwin, saya dah jumpa dengan macam-macam hal perkahwinan. Dan waktu saya belajar dulu, asrama saya sebelah mahkamah syariah. Jadi macam-macam saya tengok drama pada perbicaraan di mahkamah syariah. Ada artis yang bercerai. Kami bergaduh ngendak kat asrama. Artis bercerai. Artis ni Ustaz, kalau bercerai pakai spek hitam. Tu confirm lah. Kalau bercerai tak pakai spek hitam, bukan artis nama dia. Spek hitam pula besar, kembang, tentang macam nak terjun lelaut. Itu tanda dia artis nak bercerai. Yang jenis orang kampung macam kita nak bercerai pula, tarik rambut. Dia tarik rambut isteri dia lah. Tak tahu nak menjerit-jerit. Balik, tanah, balik, tanah. Semua orang bukan tengok. Hak naik motor berhenti dengan helmet tu tengok. Masa tu tak ada malu apa lah. Rumah tangga anda ni. Sebab tu Piramli ada sebut Ustaz. Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri. Itu version lain. Kalau yang betul-betul Piramli punya, sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri. Asalnya Ustaz tu lagu Hindustan. Ya pernah dil to abara ajene kese pe aega. Dia kanan berlakon dengan Wahidah Rahman. Ustaz ingat semua tu? Al-Hafiz apa tak ingat? Tuan-tuan saya hormati, yang mana tak bertengkar, yang mana tak bergaduh, yang mana tak gigit lidah dalam rumah tangga ni. Kalau kita nak kira tuan-tuan, banyaknya kekurangan dalam rumah tangga ni, lama dah cerai. Tapi kita kena ingat, masing-masing ni boleh dapat pahala dengan apa yang kita buat. Ingat pahala. Akak-akak ingat pahala. Abang-abang ingat pahala. Allah kata, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Rupa-rupanya tanda-tanda kekuasaan Allah, dia bukan setakat ada di langit. Baru ni kita lihat tanda kekuasaan Allah semayang gerhana kita, gerhana bulan. Berapa tahun sekali berlaku gerhana, lepas ni berlaku lagi gerhana. Itu tanda kekuasaan Tuhan. Ada yang berlaku kekuasaan Tuhan berada di laut. Berada di laut, tak habis-habis ikan. Kita duk makan ikan ni tuan-tuan, betan dah seorang, betan dah daripada awal mau hidup sampai sekarang ni. Kalau kira kilo lah, agak berapa kilo dah kita makan ikan. Buat laksa ikan seekor, goreng ikan seekor, tapi tak habis-habis dah. Kaya sungguh Allah ni. Hebat tuan-tuan. Pasal apa? Tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasaan Allah tu, tengok pada pokok. Tengok pada pokok, macam mana Allah jadikan pokok, dan daripada pokok tu terbit buah durian. Siapa yang atok? Dan dia tahu pula terbit satu musim. Ni musim durian. Ada je durian. Main mana? Siapa yang ajak? Oh durian, bulan 4 hang keluar. Ada tuan-tuan kita buat? Tak, tapi dia buat. Sebab tu tanda kekuasaan Allah. Kita kadang-kadang duk rasa hebat gerhana, duk rasa hebat ikan, duk rasa hebat dengan tumbuhan, tapi kita lupa kehebatan
yang ada di rumah kita, nama dia jodoh. Jodoh kita ni pun adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi bila kita tengok isteri kita, ingat dia adalah amanah daripada Allah. Allah yang jodohkan aku dengan dia. Masa kita beranak hari tu, mana ada buat surat nikah. Masa kita pergi sekolah hari tu pun, kita tak suka sangat dengan dia. Dia pun benci dengan kita. Duk bergaduh je. Dia pula pengawas, kita tak pengawas. Main lambat sekolah, dia sign, dia ambil nama. Buang sampah, dia tulis nama. Habis dia kerja, dia lustak, kita pergi kerja di Kuala Lumpur. Mak kata, aku nak pergi nikah dengan orang meleleh. Aku suka mak, cik pun tak ada nak cari di KL, mak pun sibuk kan. Pergi Pinang tengok, lah dia ni pengawas ambil nama aku dulu ni. Yang kita duk benci itulah jadi isteri kita sekarang. Pelik betul. Tu tanda kekuasaan Allah. Langsung tak ada perasaan. Kita ni lahir di Kok Diang, tiba-tiba Allah bagi jodoh Nun, bukan orang Perak, Nigeria. La ilaha illallah. Kenal taman nak gina hoi. Tak tahu mak cik pergi kerja, dia main beli barang. Tanya kenal pula. Aku tak tahu nak kata apa lah. Tak apalah mak jodoh cik mak. Memanglah jodoh esok telah hang beranak. Siapa nak pakai tungku kat hang balik Nigeria? Aku susah hati yang tu lah. Orang kita ni Melayu kalau menikah beranak tak pakai tungku, susah hati. Dia kata esok pergi menikah dengan Afrika tu, esok nak pakai tungku lah ke mana? Mereka batu tungku apa pun tak ada. Jodoh mangah ni buat macam mana? Ada juga ustaz yang bertunang dengan orang Nigeria. Heboh satu kampung nak tengok tunang dia. Tu dia. Orang Perak kalau tengok orang besar lagu tu, bapa besarnya. Dia panggil bapa. Dia tak panggil mak besarnya. Dia jarang kan. Dia sebut bapa besar. Gila mana. Bertunang dengan orang Negro. Satu kampung Kenuri, Rio Rendah. Nak tengok taman dah alawak ni. Lagi 2 hari nak nikah, Negro tu lari balik. Kenuri dah nak buat, kemah dah pasang, lembu tambak nak. Tengok bakal menantu lari, teriaklah anak darah tu. Kita pergi pujuk dia, dah lain tanah, dah tak ada jodoh nak buat macam mana. Tu dah kata jantan tak guna. Kat semua kita dah edar semua dah naik tok kazi tu imam bangor dah, dia boleh tinggal kita. Tak apa kau Ustaz Kazim ceramah dulu. Dia kata kita ni kalau kehilangan sesuatu, kita minta pada Allah ganti hak lebih baik. Minta lah lebih baik. Dah minta dah semalam, ya Allah gantikan Negro lain pula. Astagfirullahalazim. Jenis apa ni kat Intan oi? Awak dah faham? Tak faham dah. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita lihat bahawa isteri kita tu sumber pahala, dia sumber pahala kita, Tuhan bagi. Dia habaq pada kita, abang, nasi tak ada ni, beras tak ada ni, dengan seronoknya kita pergi beli. Pasal apa? Dapat pahala. Abang oi, serkut cek ni getah putih, kenok lah, kena pakai serkut, kena ikat dengan getah lah. Rahsianya, jom esok abang pergi kedai RM2, kita beli kat sana. Bawa isteri duduk dalam troli tu, tolak kat Jitramo. Kita rasa seronok. Pasal apa? Ni sumber pahala. Abang-abang pernah beli serkut kat dia? Beli kat dia serkut alamak tu jangan buang, boleh pakai buat lapik kopi. Tapis kopi orang main tapis tu jamu ke orang, minyak lah kopi dia. Tak minyak apa-apa, Allah tu guna bakery tu. Tak faham, tak faham sudah. Kalau kita faham isteri kita tu sumber pahala kita, kita akan bersusah-susah untuk dia. Sebab Allah nak bagi pahala pada kita. Duk saja-saja tuan-tuan tengok isteri duk atas kursi duk tengok bola, minat lawan Kedah lawan Bar tu. Kita duk urut kaki isteri kita. Alangkah untungnya tuan-tuan.
Dia ambil minyak gaman. Cik lengoh ke cik? Dah abang baik sangat ni pasal apa? Oh sudah tuan-tuan. Mana tak nak buat lah tu. Kadang-kadang isteri kita bang lengoh buruk betul abang tu lu biji sat. Ni tak nak tengok aku senang no. Dia tekan lagu tu. Mata tengok TV, jari tengok ni. Tak apalah bang, tak mau buat sudahlah, tak apalah. Maknanya kita tak konsentrate. Buat yang terbaik. Pasal dia adalah amanah daripada Allah. Allah yang jodohkan dia dengan kita. Dia duk kutuk dia, duk maki dia, duk pereli dia, tak payah. Dia duk, kita duk tengok dia pergi ke dapur, duk berjaya, duk jalan, sengit, mangak tu. Macam mana boleh nikah ni pelik. Alignment lah, balancing out up. Oh, ayah tu. Salah kan. Allah bagi jodoh kat kita. Itulah yang terbaik. Begitulah akak-akak oi. Kalau akak-akak nak cari yang perfect pada suami kita ni, tak ada apa. Tapi itulah suami kita. Orang dia kecil. Kalau kita naik motor dengan suami kita, daripada belakang nampak kita. Suami tak nampak. Bila orang potong kita, baru nampak laki dia, halo naik motor. Tapi laki itulah yang bawa kita pergi haji hari tu. Suami kita hari itulah yang kumpul duit, boleh bawa kita pergi haji hari tu. Aku kan dah kerja apa, kahwin-kahwin dengan dia, dia yang tanggung aku. Syukur pada Allah. Kalau kita faham yang tu tuan-tuan, kita akan membina syurga dalam rumah kita. Sebab apa? Sebab Allah yang menjodohkan kita. Pertahankan, jaga elok-elok, kerana Allah yang jodohkan. Jadi jangan menimbulkan pergaduhan, permusuhan, cari sengketa. Kalau nak cari sengketa tuan-tuan, sampai bila pun tak habis-habis. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Boleh lagi cakap tu. Boleh no, dengan contoh P. Ramli dengan cerita-cerita yang Datuk cerita tadi ni, banyak yang berlaku dalam rumah tangga kita tuan-tuan. Kalau kita nak cari persamaan kita dengan suami kita ni, biasanya tak sama lah. Suami lelaki, kita perempuan, memang takkan sama. Kita kata tak sama dengan kita. Banyak benda tak sama kak oi. Contohnya suami kita jenis picit ubat gigi di hujung, kita ikut suka nak picit tak mana pun. Tang tu pun tak sama lah, boleh bergaduh. Satu lagi dalam rumah tangga kita ni, bila mai umur 40, orang lelaki-lelaki hak abang-abang kita ni, telinga dia jadi pekak sebelah. Tuan-tuan tahu ke? Maklum tahu lah. Suami kita umur 40, dia jadi telinga pekak sebelah. Saya umur 45, hari tu masa 40 sampai gelar duk pekak lah. Saya pun tak tahu lah pasal apa. Kan? Dia jadi pekak macam ni. Bila bini kita cakap, kita macam tak dengar tu. Tak tahu pasal apa tak dengar. Dia memang jadi macam tu. Sebab tu orang perempuan selalunya dia cakap deras kat suami dia. Pasal suami tengok tak dengar. Terutama sekali kalau kita nak kirim apa-apa. Abang balik main Jumaat lagi, jangan lupa beli beras, beli gula, beli gurih, beli potongge apa semua. Lah tadi balik beli toge. Dapat macam mana kau kau kena tulis sikit. Dia nak beli, nak suruh dia beli tu. Baru dia ingat. Dan tidak, memang dia dengar. Tambah dia start mutu lah. Memang toge ayah balik lagi. Masa tulis tu, kertas hak kita bagi tu, belakang tu selit sikit duit. Memang confirm dia beli. Boleh faham tu? Dan abang-abang pula nak abang kata kita dengan isteri kita tak sama ni. Isteri kita ni bila umur 45, mereka nanti cakap seorang-seorang. Perasan lagi? Tak pasal main saya nak abang. Bini kita duduk dengan pinggan dia. Pinggan ni kalau harap orang tua beli tu haram tak beli. Ni pun sabit dapat dalam pinggan beli sabun daya dapat pinggan. Dia cakap dengan pinggan. Dia keluar di luar, dia tengok pokok puding dia. Ni pokok puding ni siapa tak ada nak kat, kalau harap aku seorang ke, kalau harap mereka pakai dah. Dia memang cakap seorang-seorang. Dengan kunci dia cakap, dengan pintu dia cakap. Yang tu kita kena terima kan. Macam Ustaz sebut, Datuk sebut ni. Walaupun dia alignment sengit, walaupun balancing dia tak sama, yang tu kita kena terima. Dan itulah yang merujuk atau menunjukkan rumah kita tu memang ada syurga. Syurga ni kita cakap baik-baik. Nabi panggil apa kat bini dia, Tuan-Tuan Aisyah? Panggil apa? Panggil apa abang? Panggil apa abang? Humairah abang panggil apa kat bini? Dia segan nak abang. Segan nak abang. Ada satu orang tua tu kan, umur 86 dah, panggil kat bini dia Yang. Lepas kita tanya awak, Pak Long panggil bini Yang umur 86 lah. Aku tak ingat nama dia.
Baik tuan-tuan dan puan, kita nak sambung sikit lagi tuan-tuan. Pusingan yang ketiga ni kita nak tengok ustaz nak sambung, nak bagi tip-tip yang lebih mujarab lagi dalam rumah tangga kita, nak jadikan rumah tangga kita tu ada syurga. Silakan ustaz. Baik, terima kasih ustaz. Terima kasih ustaz, tuan-tuan yang saya hormati. Kita kalau setakat menikah di dunia ni, tak sampai ke akhirat nak buat apa. Sebab tu ada orang buat, dia kata kita menikah ni til jannah. Nah, oh, til jannah. Nama dia love, mini love. Satu mini karipap, ada yang buat love besar Ustaz. Oi, dia buat lagu tu. Tu awal-awal nikah tu tengok duk seronok lah. Alhamdulillah, kalau boleh biar betul sampai ke syurga. Soalan dia, mak kita dah tak ada, pak kita dah tak ada, suami kita pun dah tak ada. Adakah kita boleh jumpa balik mereka dalam syurga? Anak kita pun mati dah, boleh tak kita jumpa balik, berkumpul anak beranak dalam syurga? Boleh. Surah At-Tur ayat 21. Dalam surah At-Tur ayat 21, sejelas-jelas Allah Ta'ala sebut, orang yang beriman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kulli imri'in bima kasaba rahim. Surah At-Tur ayat 21, Allah Ta'ala kata apa? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman dan zuriat mereka akan mengikuti mereka dengan penuh keimanan, akan berada balik mereka itu di dalam syurga. Ayat cerita tentang berjumpa balik dalam syurga ni dalam surah At-Tur ayat 21 sampai ayat 27. Malah mereka akan dikumpulkan dalam satu tempat, dalam satu mahligai. Duduk adik-beradik, mak, pak, anak beranak, cucu cicit semua. Sehinggalah jiran-jiran dalam syurga ni duk tengok mereka ni. Duk tengok. Seronok, tu mak dia, tu pak dia, ni laki dia, tu isteri dia, tu anak-anak dia. Loh. Pakat duk main tanya, apa amalan kamu dalam dunia yang menjadikan berhimpun balik dalam syurga ni? Boleh bagi tahu kami dah apa amalan kau orang? Ni bahasa orang KL lah. Apa amalan kau orang? Kalau bahasa orang Perak, apa amalan kau orang? Cakap apa dia? Kalau kita sini hampa, dah hampa di dunia ni buat apa? Mari orang belah balik rumah masa hidup, mari buat apa? Yang boleh jumpa dalam surga ni buat menekan apa? Mesti ada amalan ni. Oh, belah-belah balik sik. Mesti ada amalanmu yang ada bau lah. Maknanya mesti ada amalan di dalam dunia, yang mana amalan itu dihimpunkan balik kita dalam syurga. Inilah cita-cita kita. Inilah keinginan kita. Mak kita dah lama tak ada. Takkan tak ada jumpa mak balik. Rindu pada mak lah. Kita bila main raya teriak ingatkan mak. Mai pasar P. Ramlee pula, dia hari dah teriak. Teringat raya kita ni seronok pasal ada mak pak. Kalau tak ada mak pak, malas beli Kedah. Mak ayah mati, beli Kedah buat apa? Mak pak tak ada. Lalai beraya kat KL dengan Bangla, kat KLCC, meriah tak? Yang kita nak balik kampung seronok ni pasal ada mak pak tak ada apa dah. Kenangan dia saja. Sebab tu bila kita tengok album mak kita, gambar mak kita, menitik air mata. Susah payah dia didik kita, jaga kita, hantar kita pergi sekolah, cari duit kita, pergi duk ketam padi dulu kat kita. Mana nak cari lagi dah? Suami boleh cari lain, isteri boleh cari lain, tapi kalau mak pak tak ada habis. Dia tak boleh ganti dengan mak mentua, dia tak boleh ganti dengan mak angkat, dia tak boleh ganti dengan mak susu. Mak tu seorang. Tapi Allah ni tahu perasaan kita. Allah kata boleh jumpa balik dengan mak pak hang. Di mana? Dalam syurga.
Ayat ni Allah Ta'ala sayang pada kita. Siapa tak sayang pada mak, tuan-tuan? Ibu misali, ibu yang sejati, kasih sayangmu, kasih yang suci, pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap disanubari. Kita tak boleh nak balas jasa mak kita, tak sempat nak buat baik. Mak kita tak ada. Dan kita bercita-cita, ya Allah, himpunkanlah aku dengan mak aku dalam syurga. Ada jalannya. Serupalah dengan bapa kita. Pak kita bukan jenis orang cakap banyak. Duduk dalam rumah, habis makan, duduk atas tangga, isap rokok daun. Sekali lagi pergi ke Bendang, pergi ke Padang. Lagi petang bawa anak kita berjalan, bawa cucu ni. Cakap tak banyak. Pas mandi-mandi mayang maghrib, pas mayang isyak pukul 9 sampai. Makan nasi duduk atas tangga tu, duduk minum kopi. Pukul 9 tidur. Tak cakap banyak. Kalau kita nak beli barang pun minta kat mak, mak minta kat dia. No, anak nak beli tu. No, anak nak beli tu. Tak kata apa. Besok pergi pekan Jitra, lusa pergi pekan Alostar, bawa balik dapat. Tak, dan kita nak balas jasa bapa ni kot nak bagi dekat dia motor sebiji ke, nak bagi dekat dia kancil sebiji ke, tak, dan pak kita pi dulu, kita habis-habis mengaji, pak tak ada. Ada tak can kita duduk lagi dengan pak kita? Ada. Saya lahir tahun 72. Pak saya meninggal tahun 73. Saya lahir bulan 11 November, 28 hari bulan. Saja abang kok dapat hadiah. Hari jadi ni kan. Nak tahu kok mangang-mangang belakang tu nak pergi hadiah hari jadi apa kan. Bapa saya meninggal bulan Jun tahun 73. Lebih kurang 8 bulan umur saya, pak saya tak ada. Saya tak pernah cium tangan bapa saya. Saya tak pernah cium dia. Saya tak pernah belikan pelikat cak gajah duduk kat pak saya. Saya tak pernah bagi duit kat pak saya. Ada tak peluang saya ni nak jumpa bapa saya dalam syurga? Ada. Ada, tuan-tuan. Benda inilah yang ditanya oleh ahli-ahli syurga kepada orang yang duduk berkumpul balik anak beranak dalam syurga tadi. Apa amalan kamu yang menjadikan kamu boleh berkumpul balik ibu, bapa, nenek kamu, tok kamu dalam syurga ni? Ada tak apa-apa amalan kamu? Mereka menjawab, ada. Waktu kami hidup di dunia dulu, kami menjadi mak bapak yang musyfiqin. Balik buka surah At-Tur ayat 26. Kami ketika hidup dalam dunia dulu, kami adalah golongan musyfiqin. Mak bapak, ayah ibu yang musyfiqin. Natang apa tu Ustaz? Musyfiqin tu dia bukan menatang makcik. Musyfiqin ni dia tengok anak dara dia keluar daripada rumah pakai seluar jin, baju singkat nampak pusat. Nak ke mana tu? Tengok wayang tak mak gila. Pakai baju tu? Masuk. Pakai baju kita tak cukup. Kain apa ni? Jadi apa hang ni? Masuk. Pergi pakai baju lain. Nak keluar pakai baju lain. Jumpa. Nampak mata macam mana? Tu nama dia musyfiqin. Duk telefon WhatsApp lah apa semua. Telefon siapa? Pak Ua ke siapa ke? Tak, kawan sekolah. Kawan sekolah tak apa. Lagi perempuan tak apa. Mai laki-laki dia jaga sungguh. Ayah, Aiman nak ajak cik tengok wayang. Aiman tu tunang. Boleh tak? Mak kata boleh. Katanya ayah, mak hang tu semua boleh. Ayah pun boleh. Ayah dengan mak kena ikut. Man duduk sebelah, ayah duduk sini, mak duduk sini, hang duduk ujung. Kalau dia nak raba ayah.
Tu nama dia musyfiqin, nama dia. Itulah musyfiqin. Dah ada anak dia, dah ada kawan bagi menikah. Mak musyfiqin yang pertama, dia tak buat dosa, dia tak bagi keluarga dia buat dosa dalam rumah. Mak bapak ni cukup jaga-jaga, makan yang halal saja, yang haram jangan dia buat masuk. Tu nama dia musyfiqin. Semalam saya dengan ustaz ni festival kebudayaan dan makanan antarabangsa. Yang anak kita nak makan tu pastikan halal. Yang haram, yang makruh, yang apa benda ni aku minta maaf lah. Yang syubhat aku tak masuk. Aku yang betul-betul halal ya. Dia kerja yang halal, dia kerja yang halal, dia cari rezeki yang halal, dia bawa balik yang halal untuk anak isteri dia makan. Musyfiqin nama dia. Setengah orang dia tak kisah. Lori susu tin balik ke simpang, ngelak lembu pak tau, balik lori tau. Dia nak pergi kerja, tengok-tengok lori susu tu balik. Dan kat dia 4 tin. Patah balik ke rumah, dia kata, Allah, mana abang dapat abang banyak susu tin ni? Allah Tuhan, patut pada semalam dia kata tangan dah rupanya dapat rezeki hari ni. Dapat rezeki apa? Susu tu driver lori dia kata, oh jangan ambil, tolong jangan ambil. Dia kata, tu imam mu ambil apa? Aku tak lebih pula. Oh, dia kira bukan imam sini, di Afrika ni tak. Dia kira imam ambil, aku ambil, kata dia. Dia tak tahu anak dia nak makan susu tu lah, jadi darah daging dia. Macam mana nak jumpa dalam syurga? Musyfiqin nombor 3 ni tuan-tuan, yang Nabi duk sebut pada kita tu. Tanggungjawab kita, mak bapak apa dia? Menamakan anak dengan nama yang baik. Ni Ustaz Lutfi, agak-agak nama Ustaz maksud dia apa Ustaz? Yang lemah lembut, Latif. Latif, Lutfi, Latif. Ya Latif, ya lemah lembut. Ya lemah lembut di sini bukan maknanya tuan-tuan yang saya hormati, tu lain, tu darai. Lemah lembut ni sopan, santun, berakhlak. Cuba tuan-tuan tengok bapak dia, mak dia didik sesuai dengan nama dia. Kita tengok muka dia pun kita tahu dia ni orang yang lemah lembut. Itu maknanya pendidikan. Pendidikan menyuruh kita menamakan dia dengan nama yang baik, dan kau didiklah dia dengan nama itu. Saya ni nama Kazim, orang yang menahan marah. Dididik supaya tak marah. Cuba tuan-tuan tengok saya ni, ada je cerita kat Malaysia. Ustaz yang paling banyak cerita dalam Malaysia saya. Saat-saat muka depan suara khabar. Mula-mula kata bertanding, esok tak jadi pula lah. Kecoh satu dunia tak. Orang maki, orang kutuk saya buat benda. Kata kat aku dapat pahala mengaduk pak. Ustaz tak rasa apa ke orang duk maki Ustaz? Tak, orang bagi pahala rasa apa? Senyum. Tak perlu kata apa-apa. Senyum saja. Depa maki, depa kutuk, depa kata macam-macam. Peduli apa saya? Saya bukan ada buat apa. Semalam semalam ni makan aiskrim, bawa keluar asap macam naga. Aiskrim Jeddah Port tuan-tuan. Kita ingatkan vape. Apa budak ni masak banyak kecil-kecil makan vape dah. Astagfirullahalazim. Rupanya aiskrim Pak tau. Boh-boh dalam mulut, keluar ke hidung. Buka keluar ke mulut, sepek tak keluar ke telinga. Ya Allah, sekarang ni bukan makanan tuan-tuan. Kita sebab tu jangan percaya terus. Kita tengok Tok Imam duk berombok pula lah. Tok Imam masuk okok apa ni Sabang saat dulu dia makan aiskrim. Macam-macam lah. Semalam saya ambil gambar tu, saya masuk dalam Facebook. Saya kan naga macam naga tak. Ada orang komen tu. Ustaz dah join politik lah. Saya tak join politik. Saya tidak menyertai mana-mana parti politik. Ada orang kata cakap dah terang lagi bersuluh. Cheat, dia sebut cheat tu. Betul, saya bukannya ada join parti. Saya tak ada parti. Macam mana dengar pula suara? Saya tak ada duit. Duit saya, duit gaji saya.
Saya pun tak join politik. Habis tu yang baru ni apa? Allah, sebab tu kena rajin membaca, kena rajin melihat. Bukan semua orang yang ada yang dipilih ini ada kaitan dengan politik. Saya termasuk dalam beberapa orang yang dipilih tanpa ada politik. Boleh tak kau jadi calon? Kau jadi calon kami, kau wakili apa benda yang kau nak cakap? Itu yang ditanya pada saya. Ustaz boleh jadi calon, Datuk boleh jadi calon kami. Ustaz nak bawa agenda apa? Silakan. Ustaz nak bawa suara apa yang bukan suara daripada orang politik, suara orang awam, suara orang yang kebanyakan yang tak tahu nak suara di mana. Ustaz bawa, kami nak dengar. Lebih kurang 10 orang yang dipilih, dan saya salah seorang daripada dia. Saya tak jadi ahli apa pun. Saya kata saya tak jadi ahli, tak apa. Memang kami nak orang yang bukan ahli. Sebab orang yang ahli ni dia macam-macam salah. Terikat sana, terikat sini. Bila ustaz ni tak ada ahli, ustaz bebas nak cakap apa pun. Oh, saya kata lagu tu, okey, boleh. Boleh. Sebab banyak benda yang saya nak cakap. Cita-cita saya ni tuan-tuan, saya ni budak-budak tahfiz, sekolah tahfiz. Budak-budak tahfiz saya nak pergi mana? Selepas habis tahfiz, saya punya kepala otak, kita ada beribu masjid di Malaysia. Setiap satu masjid 2 imam hafiz, 2 bilal hafiz. Maknanya budak tahfiz bila habis belajar dah ada kerja tetap, jadi imam, jadi bilal. Satu masjid, daerah, kampung, sungai ke, parit ke, jambatan ke, tak kira lah. Asal ada surau, ada masjid, imam hafiz seluruh negara. Itu saya punya kepala otak saya. Kita sekarang ni tuan-tuan, accident punya banyak lah. Highway tu macam-macam orang. Apa salahnya kita buat masjid di RNR? Biar azan tu berkema dekat RNR. Biar azan tu setiap waktu ada imam, ada bilal yang duk azan di RNR, di Lebuh Raya. Semua Lebuh Raya ada masjid. Tak payahlah surau Kemetok je dekat Plaza Tol. Sempit tak tahu nak abang nak ambil wuduk membelaga punggung. Buat satu masjid yang bila semua orang nak mulakan perjalanan, semayang dulu. Tengah-tengah perjalanan, masuk waktu solat, pergi semayang dulu. Banyak tuan-tuan. Agenda saya, tabung haji ni kena bela ayam lah. Sampai bila nak serah ayam pada orang bukan Islam? Sampai telok pun tak ada. Dia dekat nak puasa telok tak ada. Pakai dia tengok nak buat bahulu ni. Kena buat dah. Tabung-tabung haji ni tuan-tuan yang ada ladang banyak-banyak ni, bela ayam, bela lembu, bela semua ni, supaya halal makanan kita. Banyak tuan-tuan. Saya cakap tu dalam pertemuan tu, saya cakap kalau boleh buat benda ni saya nak. Dan awal-awal lagi yang saya nak ialah hak naik atas betobang tu, yang duk hidang ayak kat kita tu, tutup aurat. Kalau boleh buat saya sanggup. Masya Allah. Tuan-tuan ingat ada yang kata Ustaz Kazim ni dia nak glamour tu ya, dia tu glamour belotak. Hang kata saya masuk tu pasal nak glamour. Saya nak keluar jamban tu, nak ambil sini lambat saya bawa tak? Orang ambil gambar. Daripada tepi jamban, tepi situ. Tu yang lambat sampai. Tuan-tuan cakap saya nak glamour lagi. Saya pergi RNR Sungai Buloh, nak pergi tandas, masuklah tandas. Orang ketuk pintu. Lat. Ya. Tak ada dah. Kita ingat dia nak masuk jamban kita. Kita pun keluar kelas kabut. Ya. Nak ambil gambar. Astagfirullah. Ada yang kata nak glamour, silap tuan-tuan. Tapi orang tak tahu hujung pangkai, kata macam-macam. Lantak bidia. Saya senyum je. Orang nak bawa agenda yang nak cakap. Kita nak bawa apa benda yang orang nak cakap. Saya lah juru cakap. Tuan-tuan habak kat saya cakap lah. Saya bukannya ada parti. Tapi jenis duk kutuk merata, aku suka malas. Baik saya jaga sekolah saya, senang selesai masalah. Tuan-tuan yang saya muliakan, nombor 1, Nabi suruh didik anak kita mengikut nama dia. Sebab tu disuruh beri nama yang baik. Nama yang elok ni, nama hak laki-laki ni Muhammad. Lepas tu sambung lah.
Mudah-mudahan jadi orang terpuji. Ada pula orang kata, ustaz saya nak buat nama anak saya Muhammad, apa ke? Tapi anak saya perempuan. Tak ada. Perempuan bukan anak perempuan lah, Muhammad lelaki. Dah nak ambil berkat tak? Yalah, tapi dia perempuan. Ambil nama lain. Siti Khadijah kah? Saya kata, Siti Khadijah bukan telekong kau ustaz. Astagfirullah. Pening kepala kita zaman ni, pening betul ni. Nombor 2, Nabi kata apa? Ajari anak-anak kamu baca Quran. Nombor 2, musyfiqin tu apa? Tolong ajak mereka Quran. Dalam Quran tu tuan-tuan punya banyaknya ilmu. Tolong ajari ilmu pada anak kita, bersandarkan pada Quran. Nombor 3, kahwinkan mereka. Carikan jodoh yang terbaik untuk anak kita. Hari ini anak-anak pakai duk cari jodoh sendiri. Dia kata, ustaz ni bukan zaman kita dulu. Kita ni mak pak kita duk cari. Zaman lah ni ustaz, depa ada kawan depa dah. Cakap Nabi tetap tak berubah. Sebagai mak bapak, tolong cari jodoh yang terbaik untuk anak. Apa tuan-tuan nak kata hak Nabi cakap tak sesuai? Dulu boleh lah ikut Nabi kan. Lah depa dah. Anggelak siapa? Depa dah ada depa punya ustaz, kita cakap lagi depa lari payah. Habis lari pi. Daripada ham nikah dengan orang tak jenis. Daripada menikah dengan orang tak jenis, tuan-tuan, dia menikah dengan satu orang baru masuk Islam. Masa tu saya jadi imam masjid. Saya pi, Nuri dah jadi keriah kita. Pi, oi, meriah tuan-tuan, oi, nikah dengan orang baru masuk Islam. Saya tanya, pak ni jumpa tak mana? Budak-budak kita dah ada kerja KL. Satu pejabat apa semalam dah masuk Islam bagi pi lah ustaz. Berapa hari? Seminggu. Seminggu lah tak? Macam mana nak didik anak kita baru seminggu? Petihak pun tak pun apa. Tu anak kata dia nak hantar berkim semua, dia tahu lah anak-anak kita dia patah lah kena 2 bulan pak dia main jumpa saya. Dia kata, ustaz, lah kami jumpa anak kami waktu menikah itu. Lepas tu telefon tak ada, apa pun tak ada, telefon apa pun tak ada. Pergi cari jenuh tuan. Rupanya dia pun sindiket menikah dengan anak orang kita, buat-buat masuk Islam, lepas tu tarik balik pada agama mereka. Dengan main-main lah ni tuan. Scammer ni banyak. Scammer ni bukan duk telefon kita aja, kita ni ada hutang lah, ada kes mahkamah. Scammer ni macam-macam makcik. Ustaz ni katalah scammer, orang lelaki-lelaki. Dia ngorak anak kita tu, ngorak kat Citra. Oh, Sega pakai Honda Accord, Honda Civic Type R punya mana? Nak faham? Tak faham sudah. Anak dara kita bila tengok naik Honda Type R, mata ketam belakang tu. Main Minang. Kalau betul mak, ayah cakap kalau betul nak datanglah Minang. Main. Dia upah saya sebagai pak. Dia pakat dengan satu lagi perempuan jadi mak. Kami datang ni nak minang anak saudara lah, untuk anak kami. Bersopan wah. Bagi bawa pergi jalan, tak boleh dah. Telefon saya, dia kata, ustaz minta buat sembahyang hajat, anak saya ni lari ikut tunang. Saya kata, susah apa? Pergi cari rumah dia lah. Tunang tu orang mana? Pergi cari di kampung dia lah. Tak ada ustaz, mereka berlakon bohong ya. Sebab tu abang-abang, kalau orang minang anak kita, jangan terus terima. Pi minang pula belah dia. Katalah hak main minang kita ni orang Jambi tu. Orang Jambi kita ni duk meleleh ni. Jangan bagi jawapan lagi, duk tengok kereta, Proton X70. Hai Proton, kita ni sono lah. Sabak selalu pi ke Jambi tu. Pergi Jambi tu, terus pergi rumah dia terus main masjid lah. Ni saya orang meleleh. Ada hajat apa? Tahun ni ada orang main minat anak dara saya lah. Anak Osman ni mana? Osman mana? Tak ada Osman ni, tak ada. Osman kering tak ada, Osman basah pun tak ada. Anak dia nama apa? Anak dia nama Zul. Kerja pejabat daerah. Zul. Mana ada? Orang masjid pun tak kenal. Ini muskil. Ni alamat dia. Ni dia ni. Tak ada lah. Maknanya bohong.
Ataupun orang masjid kata, oh ni Osman ni kaki ranjau sudah tuan-tuan. Anak dia pun rasanya tunang 4 kali, tunang putih anak nombor 5 lah. Dia cerita tak elok lah. Mai tu imam cerita, Osman, Haji Osman, ni bagus ni. Dia ni dulu bekas AJK masjid kita lah. Anak dia Zul ni kadang-kadang jadi imam di masjid kami. Kadang tu imam tak larat dia, ganti bagus ni, bagus. Masjid rekomen. Bagus. Baru pergi rumah dia. Tengok rumah elok apa semua bersih tu barulah terima. Bukan boleh terima terus. Kadang-kadang kita kena ambil hak tradisional dulu. Waktu saya pergi Minang, isteri saya tu pak menakan dia, mai tengok saya pula di Taiping. Minang orang Bukit Raya kan. 2 hari lepas pergi Minang, dia kata tak apa kami pergi tengok di rumah. Depa pula tengok saya. Kebetulan masa tu saya sakit gigi. Duk atas katil dulu lagu tu. Aku sopannya nak teruno. Sopan apa pun sikit gigi tak? Tengok dulu, kenal dulu, baru buat. Hak jenis hak saya sebut tadi tuan-tuan, tak kenal apa, masuk Islam seminggu jalan. Ya hak nombor 2 pula, tak tahu apa-apa, tunang. Dia minta saya buat sembahyang hajat, report polis semua dah. 2-3 hari lepas tu dia telefon, Ustaz anak kami jumpa dah. Di mana? Hotel. Macam mana boleh di hotel? Dia kumpulkan budak-budak perempuan yang sama waktu dengan dia pun nak jual dah. Dia bertunang orang sana, bertunang-tunang, berpujuk-pujuk buat PKN. Tunang-tunang dia buat PKN. Nak jual dah tuan-tuan. Sebab itu kita sebagai mak bapak ni, jangan duk serah bulat-bulat ke anak kita. Zaman sekarang ni tuan-tuan, anak kita perempuan, boyfriend dia perempuan. Perempuan sama perempuan, belagak jadi jantan. Ada. Anak kita laki-laki bercinta dengan pondan pula, lagi warak. Loh, aku tengok tu markah tu mak kena mak kenal lah. Awak tinggi dah. Jalan pun tengok tu, aku tengok dia batu Hashim, lain macam cara dia. Anak darah Hashim halui, Hashim. Aku tengok mak Hashim, lain macam ni. Kena cek betul-betul tuan-tuan. Itulah nama dia musyfiqin. Buat sungguh-sungguh, jaga sungguh-sungguh supaya kita boleh jumpa balik dalam syurga. Itulah musyfiqin. Surah At-Tur ayat 21 sampai 27. Wallahu a'lam. Baik, baik. Tak bunyi lah. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Pada pusingan ni panjang sikit. Jawapan dia, kita sebagai ibu bapa dalam pembentukan anak-anak, sama ada nak cari jodoh ke, dalam keluarga kita ke, mesti ada perkataan Ustaz sebut Ustaz, musyfiqin. Kena ada prihatin, kena ada rasa kebertanggungjawaban, kena ada rasa bersungguh-sungguh, kena pesoh betul-betul. Itu yang perlu ada dalam rumah tangga kita untuk melahirkan rumah kita ini ataupun keluarga kita ini menjadi keluarga syurga. Kalau kita mak dengan ayah rajin pergi masjid, bagus masuklah masyarakat apa semua elok, tapi anak pula tak jadi syurga ke? Kita balik duduk di rumah ingat nak tenang, tapi anak kita duduk menari golek kitong. Kita main masjid, anak duduk golek kitong di rumah, tak jadi juga tuan-tuan. Maka kena ada formula dia tadi tu, iaitu musyfiqin. Alhamdulillah, terima kasih Datuk. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, kita telah berada di penghujung rancangan. Jadi saya nak minta sedikit lagi yang bahagia Datuk untuk buat kesimpulan dengan tajuk kita pada malam ini, adakah syurga di rumahmu? Silakan ya bahagia. Baik tuan-tuan yang saya hormati, alhamdulillah, Allah Ta'ala kata wa'mur ahlaka bis-solah, suruhlah ahli keluarga kamu sembahyang. Jom tuan-tuan, hari ini seorang meninggalkan kita. Hari ini kita tengok pula ada tok wali kita, tok guru kita meninggal dunia. Kita hadiahkan. Betul ke confirm ni? Saya takut ni kau tipu pula. Betul? Betul lah. Jadi seorang-seorang meninggalkan kita tuan-tuan. Satu hari kita pun akan pergi juga, tinggalkan anak-anak kita. Soalan dia, kalau kita mati, dia pun ni semayang tak tuan-tuan? Cuba tengok Nabi Yaqub, Nabi Ibrahim. Bila mereka ni sampai di hujung nyawa mereka tanya pada anak-anak mereka, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu nak sembah selepas aku mati? Pernah tak kita tanya, kalau aku mati ni anak aku boleh semayang tak? Anak-anak aku jaga dah Islam, anak-anak aku ni taat dah pada Allah? Oh tuan-tuan,
Kalau nak wujudkan syurga dalam rumah dulu, hak pertama sekali apa dia? Solat. As-salah, sembahyang. Cari jalan macam mana tuan-tuan? Budak lewat 3 tahun, budak 4 tahun kita boleh ajak dia buat sembahyang. Tuan-tuan ada anak 4 tahun, bos jadah kecil tu dia sembahyang. Lahbat. Umur 3 tahun, mak nak lahbat, dia pun lahbat juga. Budak 3 tahun. Mari umur 7 tahun, budak tu kita boleh bawa naik motor main masjid. Dia ikut tuan-tuan, duduk sebelah kita. Sembahyang Jumaat sebelah kita, sembahyang Maghrib sebelah kita. Tapi bila dia naik sekolah menengah, cuba tengok. Berapa banyak anak-anak yang sekolah menengah duduk sebelah pak dia. Bila dia main remaja, dia tak pilih duduk sebelah pak dia, dia pilih sebelah kawan dia. Main masjid pun naik motor kawan dia, habis-habis sembahyang dia cari kawan dia dulu. Pak dia sampai rumah tu dia tak sampai lagi. Main sembahyang Jumaat tadi pun macam tu juga. Main sembahyang Jumaat dengan kawan pergi ambil di rumah. Pak dia kata main dengan ayah, tak apa ayah, pergi dengan kawan. Balik sekali lagi pun dengan kawan juga. Bila dia main dah besar tuan-tuan, dia makin kurang pada kita. Kadang-kadang bila dia dah nikah lagi, dia tak cakap dengan kita. Cakap 2-3 petang, dia masuk dalam bilik jumpa dengan isteri dia pula. Sebab tu kita kena ingat tuan-tuan, takut aku ni kalau aku mati besok anak aku nak jadi apa. Kita tak pernah cek dia ambil wuduk lagu mana. Kita tak pernah suruh dia jadi imam supaya kita dengar bacaan Fatihah dia. Suruh dia jadi imam. Anak-anak kalau ayah suruh jadi imam, bukan dia mengada-ngada. Ayah tu kadang-kadang malas, tua-tua suruh kita jadi imam. Bukan, dia suruh kita jadi imam supaya dia tengok, dengar bacaan tu betul tak betul. Di rumah saya tuan-tuan, jadual waktu semayang tu saya beli, ada bunyi, saya letak betul-betul depan anak-anak, bilik-bilik anak-anak saya. Tu ada jadual waktu, ada menyala lampu tu nak set pula. Waktu isyraq baca ayat Quran, sebelum subuh baca ayat Quran. Buka kuat-kuat pula, tala ke bilik depa. Kalau saya tak ada di rumah pun, sekurang-kurangnya alarm tu, sekurang-kurangnya jadual waktu semayang tu kejutkan depa. Kita kena buat tak? Bukannya mahal pun 1,600. Kita beli motor boleh untuk semayang kita. Semayang dia. Saya bawa speaker tu buat dalam bilik tidur. Kontrol dalam bilik saya. Bila masuk waktu tekan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang kejut depa. Oi semayang, bangun. Sembahyang. Ya bangun jiran. Jiran panggil dulu kan. Pasal apa depa tak panggil? Depa pergi tutup volume. Pandai buat dia tak. Saya buat untuk memudahkan bangkit semayang. Takut tuan-tuan, cabaran kita bila tak semayang, habis alim melurut. Dengan tak semayang, puasa melurut. Dengan tak semayang, semua melurut. Saya tak kaya, tapi saya kerja cari duit. Sebab apa? Saya nak bagi anak-anak saya pergi haji tu. Sebelum mereka menikah, pergi haji tu. Kerja tuan-tuan. Tu anak saya tu baju coklat. Tu anak saya, dia pergi haji umur 18. Lepas SPM pergi haji. Pergi dengan kakak dia. Sebelum kakak menikah pergi haji tu. Selesai dulu tanggungjawab. Bila dah jadi haji, takkan nak main bola casual pendek. Bila orang panggil dia haji am, takkan main futsal casual pendek. Haji tu kalau panggil haji berat, haji Marlboro. Jom kita didik anak kita supaya jadi baik. Saya tak kata saya baik, tapi usaha. Sebab kita ni akan disoal oleh Allah. Sebab tu di sini kadang-kadang makcik-makcik janganlah duduk sedih anak tak ada. Makcik ustaz nikah lama, nikah tak ada anak. No. Macam jiran makcik tak nikah pun tak tahu anak. Sudah. Dia duduk sedih kasi anak tak ada. Makcik bersyukurlah makcik tak ada anak. Sekurang-kurangnya makcik tak ada dosa. Tak ada dosa gagal didik anak. Hak kita ni banyak ujian Tuhan. Kak leha orang kata kita ni
memilih sampai la tak menikah. Dosa ambil hati. Sekurang-kurangnya aku pujuk dalam hati aku tak ada dosa dengan laki aku. Ni berapa ramai ada laki ni tiap-tiap hari berdosa. Tiap-tiap hari berdosa. Berapa ramai yang ada isteri tiap-tiap hari berdosa ni. Abang-abang di sini sampai la tak menikah, nama mak teruna. Tak apa. Ni apa ni? Duk buruk dalam kain apa ni? Bila nak nikah ni, buruk dalam kain je. Biar api, dia kata apa, dah jodoh tak ada. Sekurang-kurangnya aku tak ada dosa dengan isteri aku. Saya pujuk hati saya, orang lain ada pak, saya tak ada pak. Sekurang-kurangnya aku tak ada dosa dengan bapa aku. Itulah dia tuan-tuan. Yang mana ada anak, yang mana ada isteri, yang mana ada suami, Allah Ta'ala bagi. Buat yang terbaik. Allah Ta'ala nak bagi kita syurga dengan jalan-jalan ini. Tuan-tuan yang saya hormati, ingat kita akan mati. Jadi apa kata tuan-tuan, sebelum kita mati ni, panggil menantu kita, panggil anak-anak kita, buat usrah. Benda yang jarang kita buat ialah usrah. Bincang anak beranak, duduk elok-elok. Ayah ni duduk sakit, ayah ni rasa tak apa lama dah. Ayah nak pesan pada hangpa semua, pesan pada menantu ayah, pesan pada anak-anak ayah. Kena cakap tuan-tuan. Kalau boleh buat rakam video. Satu hari bila kita tak ada, anak beranak bergaduh, mak pasang balik video tu. Pasang balik. Tengok ada arwah ayah apa kata apa. Ni yang kita duk tengok arwah ayah kita duk cium lilin hari jadi. Happy birthday. Duk teriak. Nasihat ayah tak ada. Cuba buat nasihat tuan-tuan. Mak buat nasihat, ayah buat nasihat. Tiap-tiap hari dengar. Bila balik hari raya, pasang dalam televisyen tu, pasang dalam komputer, pasang USB tuan-tuan. Gambar kita, gambar arwah, pesan pada anak-anak. Dia akan jadi kenang-kenangan ingatan sampai bila-bila. Antara benda yang paling saya syukur tuan-tuan, ialah ceramah saya banyak disiarkan, banyak dipetik, banyak disiarkan. Mudah-mudahan bila saya mati besok, anak-anak saya, cucu-cucu saya tengok, ayah aku dah cakap benda ni. Jadi tuan-tuan, tak jadi penceramah macam saya, tak ada lah video. Buatlah video sendiri. Buatlah video sendiri, cakap wasiat. Kan kita sebut tu, idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al wasiyatu lil walidain, sampai habis itu. Jadi cuba tuan-tuan buat wasiat itu dalam bentuk sekarang ni, supaya anak tu boleh ingat. Sampai langsung tak mau semayang, sampai langsung tak ingat nak baca Quran, sampai langsung tak ingat pergi masjid. Macam mana kita nak jadi syurga dalam rumah kita? Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Lutfi, terima kasih pada Ustaz pengacara majlis, pada Tuan Imam, pada tuan-tuan semua yang hadir pada malam ni Ustaz. Saya dah ceramah 32 tahun, inilah kali pertama saya main di sini. Jadi kalau nak jemput lagi sekali, 32 tahun pada sekarang, insya-Allah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak kepada Yang Bahagia Al-Fadhil Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz, yang bersama-sama kita hampir sejam 30 minit ni tuan-tuan, yang membicarakan tajuk adakah syurga di rumahmu. Banyak sekali kalau daripada pusingan pertama, kedua, ketiga sampai terakhir ni pesanan-pesanan yang diberikan. Maka sebagai pokok pangkal yang disimpulkan tadi ada dua benda, iaitu pastikan rumah tangga kita yang betul-betul nak ada syurga ni kena semayang. Mak dia semayang, ayah dia semayang, anak dia semayang. Bukan mak ayah dia semayang. Maka keluarga ini akan ada syurga dalam rumah tu. Yang kedua, Ustaz sebut lagi, buat baik. Buat baik macam mana Nabi buat baik kepada ahli keluarga dia, ikut keluarga Nabi SAW. Dan yang paling terkesan pada saya tadi ialah pesanan kita sebagai ayah ni. Pesanan kita sebagai ayah, sebagai ibu, buat satu video pesan kepada anak-anak macam Ustaz sebut tadi. Hari ni nak kata nak buat video ni senang sangat. Pegang telefon petik, cakap lah, ni mak nak pesan kat hampa ni, jangan lupa mandi. Contohlah. Itu contohnya. Maknanya pesanan-pesanan itu kita boleh tinggalkan dalam memori ingatan anak-anak kita. Mudah-mudahan tuan-tuan, keluarga kita, rumah kita ini akan menjadi keluarga yang ada syurga di rumah kita. Boleh no? Kat tu no?
Jadi sekadar itu sahaja. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Datuk. Terima kasih kepada Tuan Imam, Tuan Pengacara Majlis, Ahli Tuan Kuasa Masjid dan seluruh pimpinan masyarakat yang hadir pada malam ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serah kembali kepada pengacara. Terima kasih banyak Ustaz Lutfi Amin.